Kes kematian bayi 12 bulan, 9 individu direman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik saudara, berita tengah malam kita mulakan dengan perkembangan kes dera bayi berusia 12 bulan di Pulau Pinang. 4 lelaki dan 5 wanita direman bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Firdaus Abdul Wahab di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam. Kesemua mereka dalam lingkungan usia antara 16 hingga 48 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Lelaki berusia 34 tahun serta seorang wanita berumur 36 tahun yang dipercayai menjadi dalang utama kes berkenaan direman 7 hari, manakala ibu dan nenek mangsa direman 2 hari. 6 lagi individu pula direman 3 hari termasuk rakan kepada ibu mangsa. Bayi berusia setahun itu mengalami kecederaan parah pada anggota badan selain proses bedah siasat selesai dibuat semalam. Sebelum ini, Polis Daerah Seberang Perai Tengah mengesahkan penahanan kesemua individu berkenaan. Dalam kejadian Sabtu lalu, mangsa dibawa ke hospital selepas tidak sedarkan diri oleh seorang lelaki. Lelaki itu kemudian meninggalkan bayi berkenaan di hospital semasa pegawai perubatan memberikan rawatan awal. Pegawai perubatan juga mengesahkan mangsa telah meninggal dunia sebelum kes dilaporkan kepada pihak polis. Baik, ini pula di Perak, seorang remaja berusia 17 tahun ditahan kerana disyaki membunuh rakannya di Jalan Pasir, Kampung Sungai Payung, Baruh Rungkup 20 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basri berkata, suspek mengaku membunuh mangsa berusia 21 tahun akibat cemburu kerana mengganggu teman wanitanya. Suspek direman selama seminggu bermula dari tarikh ditangkap. Pada 23 Ogos lalu, polis menemukan satu mayat tanpa dokumen pengenalan diri dalam longkang di kawasan kebun sawit dengan beberapa kesan luka pada bahagian tangan, kaki dan leher. Hasil bedah siasat dijalankan mendapati punca kematian akibat luka potongan pada bahagian kepala dan leher. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Memuat naik hantaran berbaru ugutan terhadap Perdana Menteri. Seorang lelaki berusia 41 tahun berasal dari Kedah ditahan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Muhammad Suhaili Muhammad Zain mengesahkan penahanan yang dibuat pada petang semalam. Pihak polis menerima laporan mengenai hantaran menerusi akaun Facebook Jo Jebat Tajuddin 2 hari lalu. Pasukan polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda telah membuat tangkapan di nombor 148 lorong 3 Taman Desa Budiman, Bedong Kedah terhadap satu penama Muhammad Zulkifli bin Tajuddin yang berumur 41 tahun, bekerja sebagai tukang urut dan mempunyai 3 rekod kesalahan salah guna dadah. Suspek direman 4 hari bermula hari ini. Wujud keraguan terhadap siasatan kes kematian kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun dan susulan itu ibu kandung dan teman lelakinya direman pihak polis bagi membantu siasatan. Pasangan di mana ibu kandung dan juga pasangannya telah melaporkan kepada pihak polis. Jadi apabila laporan dibuat, maka dari situ berlakulah investigation itu saya rasa telah it created some suspicion di mana mungkin kanak-kanak ini bukan dilanggar oleh lori. Ini kalau dia didera, maka ianya perlu melalui proses-proses perundangan tertentu dan dalam hal ini ianya melalui proses undang-undang iaitu penal code digunakan untuk mengambil tindakan.
Terdahulu, Polis Daerah Serdang memaklumkan hasil pemeriksaan hospital terdapat kesan lebam dan luka lama pada tubuh mangsa akibat didera dan dipukul. Motif kes dipercayai tabiat suka mendera anak. Kedua-dua suspek sebelum ini membuat laporan palsu kononnya mangsa mati akibat dilanggar lori. Selain mereka turut disahkan positif dadah. 5 buah rumah teres musnah dalam kebakaran di RPR Batu Kawal lewat tengah hari tadi. Kebakaran bermula di sebuah rumah sebelum merebak ke 4 rumah bersebelahan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang, Muhammad Rafi Saibi, 2 rumah daripadanya musnah sepenuhnya. Selain seorang mangsa dipercayai terperangkap dalam kejadian terbabit. Seramai 20 anggota bomba dari 2 balai dikerah ke lokasi bagi mengawal kebakaran. Isu Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil yang didakwa berkempen di dalam sebuah masjid di Kundang Rawang pada Julai lepas telah selesai dan ia menerusi siasatan yang dijalankan Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata siasatan pihaknya mendapati pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu hanya menyatakan tentang isu semasa dan bukan berkaitan isu politik. Tapi dia menjawab soalan berkaitan dengan konsert tindakan yang telah diambil untuk menamatkan konsert berkenaan kerana telah melanggar syarat-syarat yang dipersetujui bersama. Dia tak jawab pasal, dia tak sebut pasal politik dalam masjid itu. Polis membuka kertas siasatan berhubung kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R semasa ceramah Perdana Perikatan Nasional di Markas PAS di Muar Johor. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 4-1-A Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya lah ya. So I think mengambil daripada situ, saya mengharap pihak masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi dan memburukkan lagi keadaan dalam kehangatan pilihan raya kecil di Johor, yang mana yang dihormati Ketua Polis Negara pun telah mengingatkan semua bahawa isu-isu 3R ini janganlah dimainkan semasa tempoh berkempen ini nanti. Pihak polis juga telah menghubungi Presiden PAS untuk bertanya kelapangan masa beliau untuk dipanggil soal siasat. Is it a norm that I can start away or I have to wait for that? Cubaan seludup 150 kg dadah jenis ganja yang bernilai dianggarkan lebih RM649,000 digagalkan Jabatan Kastam Diraja JKDM Perlis. Rampasan menerusi serbuan awal pagi Rabu lepas itu menjumpai sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran yang ditinggalkan berdekatan JT Nelayan Kampung Bahagia Kuala Perlis. Menurut pengarah JKDM Perlis Ismail Hashim, hasil pemeriksaan menjumpai 7 kotak kertas yang dibungkus dengan plastik hitam disembunyikan pada ruang khas lantai bot terbabit. Isikan tu maknanya kita sebelum kejadian tu kita dapat. Tapi buat masa ni yang kita jumpa ini yang pertama ni. Dan kita akan teruskanlah menjalankan risikan dan kita pun perlu mendapat kerjasama daripada orang awam. Kita pun ada satu program iaitu CSR, Kastam Mendekati Masyarakat. Jadi kita pun ada buat di Kuala Perlis ni, mendekati masyarakat untuk mereka menyalurkan maklumat. Jika ada nampak benda-benda yang pelik ataupun yang mencurigakan, untuk membantu kita. Turut dijumpai 150 bungkusan ketulan ganja mampat dengan anggaran 1 kilogram setiap satu yang dipercayai bagi pengedaran sekitar utara negara. Sebuah bot dan 1 unit enjin sangkut dianggarkan bernilai RM40,000 juga disita. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hasil risikan awal mendapati seorang suspek yang mengemudi bot berkenaan melalui perairan negara berjaya meloloskan diri.
Barangan jenayah bagi kes am dengan nilai hampir RM1 juta dilupus polis Shah Alam. Kesemuanya meliputi 3/3 kes yang berjaya diselesaikan di mahkamah antara 2019 hingga tahun lalu, termasuk satu kes pada 2008. Pelupusan melibatkan barang-barang seperti mana yang saya sebutkan ni, iaitu 550 buah mesin Bitcoin, 500 botol arak, 690 tin arak, 690 karton tin arak, 280,000 batang rokok dan lebih kurang 2,000 VCD dan DVD yang dipercayai cetak rompak. 93 tan bersamaan RM695,000 nilai rampasan daging dan ayam sejuk beku yang dibawa masuk secara tidak sah dari pelbagai negara diserah kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, dan ia sebagai sumbangan bekalan makanan haiwan hasil sitaan import pertanian yang telah melalui proses lucut hak. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi kenyataan memaklumkan kementeriannya menerusi Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS akan terus menguatkuasakan pelaksanaan undang-undang negara bagi memastikan isu halal dan keselamatan makanan terus dibendung. Langkah ini juga penting bagi memastikan rakyat dapat nikmati hasil pertanian dan makanan yang selamat serta bebas penyakit. Tahun lalu, sebanyak 718,700 transaksi perdagangan, pertanian dan agro makanan dikawal dan diuruskan MAKIS dengan nilai kutipan RM106 juta. Merekrut pembantu rumah luar negara tanpa lesen untuk bekerja di negara ini sebab agensi pekerjaan swasta didenda RM80,000 oleh Mahkamah Session Petaling Jaya. Tindakan tertudung melanggar Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981. Timbalan Ketua Operasi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Muhammad Asri Abdul Wahab berkata, tindakan tegas itu dikenakan terhadap majikan tidak bertanggungjawab sekaligus memerangi amalan buruh paksa termasuk penderaan pekerja. Bagi Jabatan Tenaga Kerja, ini merupakan satu kejayaan yang cukup besar kepada jabatan kerana ini akan menjadi satu pengajaran kepada agensi-agensi yang tidak ada lesen supaya mereka tampil ke kami untuk memohon lesen, sebab proses untuk memohon lesen ini sebenarnya tidak susah pun. Mereka boleh mohon dan kita akan bantu untuk kalau sekiranya memenuhi kehendak, peraturan, syarat-syarat, kita akan luluskan. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Satu jawatankuasa khas perlu segera ditubuhkan bagi mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam di bawah enakmen negeri serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Demikian titah Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah berikutan banyak kes yang sedang dibicarakan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Baginda yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bertitah, trend sebegini menggambarkan kedudukan enakmen-enakmen negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan-kesalahan jenayah syariah semakin tercabar, sekaligus menjejaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah di negeri-negeri untuk membicarakannya. Jawatankuasa khas itu perlu mengemukakan cadangan pindaan terhadap undang-undang yang berkaitan, termasuklah peruntukan-peruntukan perlembagaan persekutuan supaya satu penyelesaian menyeluruh terhadap isu-isu itu dapat dibuat. Ia hendaklah dianggotai pakar undang-undang perlembagaan, pengamal undang-undang sivil dan syariah serta ahli-ahli akademik. Sultan Selangor bertitah demikian pada mesyuarat MKI ke-70 di Dewan Syarahan dan Muzakara Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam.
Dalam pada itu, Sultan Selangor bertitah mesyuarat MKI pada sidang kali ini akan membincangkan satu kertas dasar berkaitan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam dengan menggariskan panduan yang lengkap dan komprehensif. Segala keputusan yang dicapai MKI akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja pada mesyuaratnya yang akan datang. Melalui langkah itu, satu dasar berhubung penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam di negara ini dimuktamadkan. Pandangan baginda juga telah dipersetujui yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kerajaan Perpaduan siap siaga menambah baik hal ehwal Islam di Malaysia agar inklusif bukan sahaja kepada umat Islam, malah masyarakat bukan Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung kasih atas kesudian Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan mempengusikan mesyuarat MKI hari ini. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi MKI berkata, mesyuarat jelas menzahirkan keprihatinan Sultan Selangor terhadap pengurusan hal ehwal Islam di negara ini. Malah kerajaan beriltizam memastikan tabik urus hal ehwal Islam dilaksanakan sebaiknya seperti mana yang dihasratkan Majlis Raja-Raja. Di samping yakin usaha memperkukuh institusi pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan dan negeri-negeri dapat dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan. Bagi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW hari ini mengadakan perjumpaan bersama Ketua Setiausaha Perbendaraan Datuk Johan Mahmud Marikan bagi inisiatif Belanjawan 2024. Menerusi perbincangan yang dipengerusikan menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tersebut melibatkan peruntukan untuk jalan perhubungan desa, infrastruktur asas, program ameniti sosial. Selain itu, projek keterjaminan makanan, program Pra-Tahfiz Tabika Kemas, pemerkasaan TVET juga menjadi keutamaan pihak kementerian. Datuk Seri Dr. Zahid berharap dengan perbincangan bersama Kementerian Keuangan ini dapat meneliti semua inisiatif yang dikemukakan KKDW demi kelangsungan kehidupan khususnya masyarakat desa. RM2.35 juta diterima Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dari Lembaga Pertubuhan Peladang LPP bagi menaik taraf bangunan Pusat Penetasan Anak Ayam atau Kompleks Cherry. Geran tersebut diberikan kepada syarikat Medan Juara Sdn Bhd yang merupakan syarikat usaha utama Nafas dan LPP Johor serta beberapa negeri lain. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, semua pihak perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam meningkatkan produktiviti pertanian. Penguasaan rangkaian nilai ayam juga termasuk hal benih yang kita cuba cari jalan yang terbaik anak ayam supaya ia dapat mudah dan LPP dan juga Nafas memang terlibat dalam hal ini. Walaupun tidak besar, tidak seperti syarikat besar, tapi dapat membantu. Terutama dalam membantu pengusaha-pengusaha kecil di kampung-kampung. Beliau ditemui media dalam program Santai Peladang bersama pemimpin Peladang Zon Selatan 2023 di Muar Johor. Bagi pengerusi jemaah pengarah Nafas, Datuk Zamri Yaakob, penerimaan peruntukan itu dapat meningkatkan kapasiti reban sekaligus jumlah anak ayam baka dapat dipasarkan ke seluruh negara. Nafas akan membesarkan projek ini atas pertolongan duit sumbangan pemberian grant daripada LPP dan insyaAllah kita sedang berubah suai. InsyaAllah hujung tahun ini siap dan awal tahun depan kita akan mengeluarkan anak ayam lebih kurang 6 ke 7 juta setahun. Selain memberi pengetahuan program kesuburan dengan kerjasama pihak swasta bagi mempercepat proses perkhidmatan kepada pasangan yang mengalami masalah kesuburan, kerjasama ini juga dibuat bagi menangani kekurangan fasiliti hospital kerajaan terutama bagi kes yang kompleks. Kita kerjasama dengan pihak swasta, hospital swasta, because kalau nak bergantung kerja dengan government punya hospital agak lambat untuk queue mereka untuk dapat dia punya giliran. So we work together with the
Bernama private hospital, dan kita bawa mereka ini kita ada bus, we bring them to the private hospital untuk mereka menjalani sama ada mammogram or even screening of the cervix, dan juga buat IVF. We work together with the private sector. We do have our own facilities, but tak cukup. Maka itulah di antara contoh-contohnya kita buat collaboration with the swasta. Beliau yang ditemui pada pelancaran Pusat Wanita dan Kanak-kanak KPJ Damansara berkata, fasiliti kerajaan tidak mencukupi untuk bidang IVF, iaitu pegawai-pegawai sains, embriologis bagi menampung pasangan yang masih dalam senarai menunggu. Bil cukai tanah di Perak tidak akan lagi dicetak dan dihantar kepada pemilik tanah bermula tahun depan. Menteri Besarnya Datuk Seri Saarani Mohamad berkata pengguna boleh membuat simakan dan membayar bil cukai tanah secara dalam talian melalui portal rasmi Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak. Pemilik tanah boleh terus mendaftar sebagai pengguna portal awam e-tanah, yang mana segala sejarah urusan berkaitan tanah yang dimiliki akan disimpan dan boleh menjadi rujukan masa hadapan. Saya menyeru kepada semua untuk sama-sama mempertingkatkan prestasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Tambahnya, bagi pengguna yang tidak mempunyai akses internet, mereka boleh merujuk kepada pejabat wakil rakyat dan penghulu kampung masing-masing untuk urusan simakan dan bayaran cukai tanah. Anggota veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM disaran terlibat dalam modal pertanian secara berkelompok atau koperasi. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata kementeriannya bersedia membantu dari segi latihan dan bantuan peralatan menerusi program pemerkasaan usahawan veteran. Pihaknya juga bersedia menjalinkan kerjasama dengan 3 kementerian berkaitan. Jadi buat masa ini kita kebanyakannya kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain kerana kita tahu bahawa setiap kementerian ni ada fokusnya. Contohnya macam di Kementerian Pertanian. So kita memang menggalakkan veteran-veteran ini mengusahakan model pertanian sama ada secara berkelompok ataupun melalui koperasi. Seramai 200 usahawan veteran telah dibantu tahun ini melalui kerjasama pelbagai kementerian. Mengulas isu pendaftaran veteran tentera, beliau memaklumkan 100,000 veteran tentera masih belum mendaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Justeru beliau menggesa agar mereka segera membuat pendaftaran supaya tidak tercicir dari menikmati kemudahan yang disediakan. Susulan aduan awam yang terpaksa beratur panjang di kaunter jualan Rahmah bergerak, calon Dewan Negeri Simpang Jeram Nazri Abdul Rahman akan berbincang dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Cawangan Muar bagi mencari solusi terbaik. Ini termasuk menambah jumlah kaunter sekaligus mempercepat proses pembayaran. Beliau yang juga Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri berkata usaha ini bagi menggalakkan golongan B40 berbelanja di kedai cari rakyat. Nazri ditemui semasa menyantuni penduduk Simpang Jeram pada program Jalan Rahmah di Batu Tiga, Bakri. Skuad Hoki 5 sebelah wanita kebangsaan mengesahkan slot ke Piala Dunia Muscat Oman 2024 selepas meraih tempat ketiga di Piala Asia Wanita 2023. Aksi penentuan tempat ketiga antara Malaysia dan Indonesia berkesudahan dengan skuad Nabil Fikri menang menerusi penalti shootout. Dan Indonesia terlebih dahulu melalui 3-0 pada separuh masa pertama. Zati Aliani Muhammad Zubir berjaya merapatkan kedudukan di penghujung babak pertama, namun Nisa Indira memastikan Indonesia selesa menuju rehat dengan 4-1. Memasuki babak kedua, skuad Nabil Fikri memperkemas permainan dengan meraih 3 gol untuk mengheret perlawanan ke babak penentuan shootout. Penjaga gol Siti Nur Hafiza Zainuddin cemerlang menyelamatkan 2 shootout dari Indonesia. Selain Zati Aliani dan Dian Nur Syakira Najwa berjaya memastikan kemenangan buat skuad negara.
Jago bina badan Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah dan gandingan badminton lelaki Aaron Chia Suwoyik diramal bakal bersaing merebut gelaran atlet terbaik pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 2022. Mereka merupakan antara 5 calon yang disenarai pendek merebut anugerah berkenaan berdasarkan undian yang telah dijalankan dari 22 hingga 25 Ogos lalu. Datuk Muhammad Syarul Azman atau lebih dikenali Mike Mahin meraih gelaran juara dunia buat kali kelima di Phuket, Thailand pada Disember 2022. Sementara itu, Aaron Chia Suwoyik melakar sejarah tersendiri apabila menamatkan penantian gelaran sulung Malaysia pada kejohanan badminton dunia di Tokyo tahun lalu. 3 calon lain yang turut tersenarai ialah jago snooker Lim Kok Leong, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan dan atlet jimrama Eng Joi yang juga olahragawati kebangsaan 2022. Penang FC menamatkan khidmat pengarah teknikal klub Kamal Khalid dan pengurus pasukan Liga Super Ong Eng Hua dengan serta-merta susulan prestasi hambar dipamerkan skuad Harimau Kumbang dalam Liga Super musim ini. Perkara itu diumumkan Pengerusi Tatankuasa Belia Sukan dan Kesihatan Daniel Gould menerusi kenyataan di laman Facebook. Menurut Daniel, Ketua Jurulatih Pasukan Liga Super yang baharu Chong Yi Fat juga akan memegang peranan sebagai pengurus pasukan untuk masa akan datang. Jelas beliau, selain prestasi hambar di Liga Super, pengurusan Penang FC terpaksa mengambil langkah drastik berikutan kegagalan skuad senior Harimau Kumbang melangkah jauh dalam saingan Piala Malaysia. Pihak pasukan turut menghargai jasa Kamal dan Eng Hua sepanjang khidmat mereka bersama kelab dan pasukan. Penang FC tewas 0-3 ke atas PDRM FC dalam saingan Liga Super semalam dan menduduki tangga ke-10 Liga dengan 19 mata. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis Tamasya Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China akan dimanfaatkan sepenuhnya kontingen negara bagi menebus prestasi kurang memuaskan semasa Sukan SEA Kemboja. Menterinya Hanayo berkata keyakinan itu berdasarkan kepada postmortem yang telah dilaksanakan selain kerjasama erat bersama Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Menurut Hana, pihaknya bersama MSN dan MOM sentiasa membantu persiapan atlet untuk Kesukan Asia. Pihaknya juga masih menunggu keputusan beberapa kejohanan sebelum sasaran pingat diumumkan Ketua Kontingen Malaysia CDM tidak lama lagi. Beliau juga enggan meramal kutipan pingat yang akan diraih kontingen negara kerana semua itu bergantung kepada keupayaan atlet. Sukan Asia 2022 dijadual berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober. Dengan misi mesti menang, semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. 14 pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM, rakan penyiar NFL Liga Malaysia 2023. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.